Kata dia, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kadhaba ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunfidha, da'a Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu al-hura ma syaa." Atau kama qala, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik, maksudnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu. Abdullah bin Umar ni dia merupakan anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, dia kata apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia kata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut satu benda. Baik, apa kata Nabi? Nabi kata, man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala ayyunfidha. Nabi kata, siapa yang boleh pitahan sabar, siapa yang boleh pitahan marah dia, wa huwa yaqdiru ala ayyunfidha, walaupun dia berhak untuk marah. Bahkan agama tak kata apa kepada dia ni, kalau dia nak marah pun boleh, tapi kalau dia tahan lagi cantik. Tuan-tuan, senang ke pitahan marah? Senang. Saya tak main bulan lepas pun ada orang marah. Tak. Ni tanya betul-betul ini, senang ke pitahan marah ni? Bila kita buat benda yang susah nak buat, benda yang kita rasa berat nak buat, tuan-tuan, ketahuilah sebaliknya pahala besar. So Nabi SAW 1400 tahun dulu, dia ada sebut satu benda tentang orang yang suka tahan marah. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, dia marah ni ada tiga. Satu, marah yang kalau kita marah kita boleh, kalau kita tak marah kita pahala dapat. Marah kita boleh, itu hak kita kalau kita nak marah. Tapi kalau tak marah, itu lagi bagus. Satu orang kawan pergi pinjam duit dengan kita, tengok dia tak mau bayar. Bulan ni kita main jumpa dia, dia kata tak boleh bayar lagi. Bulan akan datang, bulan lepas, bulan lagi satu dia tak boleh bayar. Bulan lagi satu, macam-macam alasan dia pergi bagi tahu ke kita. Kita nak marah boleh, sebab itu hak kita. Kita nak tuntut hak kita. Tapi kalau kita boleh sabar, boleh kita berfikiran tenang, positif, mungkin dia ada masalah, mungkin betul apa yang dia kata, itu lagi bagus. Yang kedua pula, kalau kita marah berdosa. Marah yang ini agama tak suruh, bahkan kalau buat berdosa. Tak pasal-pasal pergi marah, naik satu angin badan apa semua, pergi mengamuk satu rumah, dek kerana tak jumpa remote astro. Tak ada. Dek kerana nak pergi tengok TV sangat, nak pergi tengok bola, balik masjid apa semua, lewat pula kuliah apa semua, malam ni ada pula Liga Malaysia, tengok-tengok sehingga kedai Tom Yam, dia pergi buka wrestling pula. Balik rumah lah, balik rumah pergi cari remote astro tu tak jumpa. Jakah tuan-tuan, satu rumah tu jakah. Tu bini nak sembahyang isyak, pergi ambil wuduk kat bilik ayak tu, dah ambil wuduk, dengar jakah orang tua ni kentut balik. Punya la ilaha illallah, semata-mata tak jumpa remote astro. Pergi marah, anak apa lah tak pernah semua lah, apa nak tengok TV pun tak boleh. Tengok-tengoklah bawah kusyen remote astro. Tak cari, marah dulu. Tuan-tuan, yang marah yang macam ni Allah Ta'ala tak suka. Dia dahulukan nafsu melebihi ilmu yang dia ada. Baik, yang ketiga, marah yang wajib kita buat, bahkan berdosa kalau kita tak marah. So marah ni bukan semua tak boleh. Marah ada lagi satu, yang ketiga ni pula, kita buat tu wajib, bahkan tak buat berdosa. Apa dia? Marah terhadap orang yang hina agama Allah. Yang ni wajib.
marah terhadap orang yang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bolehlah kita ambil pendirian Allah. Kita takkan yang tu pun nak marah. Yang ni leceh. Pergi tengok orang pergi buat demo, kerana marah dengan orang pergi buat filem hina Nabi. Lala dia pergi, dah lah tak marah, dah lah tak sokong, dah lah tak apa. Dia pergi condemn pula orang yang pergi marah tu. Takkanlah tuan-tuan orang yang nak marah demo di jalan raya buang masa. Pergi bayar duit tol, pergi bayar duit minyak, duit sendiri semata-mata nak pergi Lubuk buat demo di hadapan kedutaan Amerika Syarikat. Tunjuk perasaan marah dengan orang yang pergi terbitkan filem Innocent of Muslim, lepas tu marah dengan kerajaan Amerika. Pasal apa? Sampai gelar ni tak ada langsung tindakan terhadap penerbit tersebut, terhadap pengarah filem tersebut. Buat donor aja. Oh, hampa kalau kami kutuk Yahudi bukan main apa. Marah. Tengok-tengok ada satu dua sahabat. Apalah. Apa sikit punya hal. Tak boleh macam tu. Pasal hukum wajib kita tunjuk marah. Tak boleh nak marah, pergi tunjuk perasaan lagu tu. Doa pada Allah, ikut kepada kesesuaian. Kesesuaian. Tak mampu lagu tu, kita marah dengan cara yang boleh kita mampu buat. Atau setidak-tidaknya boikot. Boikot produk Yahudi, boikot produk Amerika. Itu lagi cantik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Orang Taman Sentosa tengok dah cerita tu. Tengok dah. Tak payah tengok lah. Saya kan tak payah tengok. Kalau nak tengok juga, jangan pergi tengok depan TV, jangan pergi tengok depan anak. Takut-takut kita terajang anak kita. Marah dengan filem. Habis TV plasma kita baling apa semua dengan basuh. Sungguh, hina sungguh filem. Bukan setakat hina, biar tak. Dan sampai kelah ni, YouTube tetap melayangkan. Tetap menayangkan filem tersebut yang cuma kira-kira 14 minit. Dia trailer, dia bukan filem penuh, dia trailer. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Tuan-tuan nak kena baca di sebalik filem ni siapa punya kerja? Tak lain dan tak bukan Yahudi. Tak lain dan tak bukan Yahudi. Tuan-tuan, di sebalik penghinaan dia akan buat lagi, dia akan produce lagi berbagai-bagai fenomena untuk mewujudkan kemarahan umat Islam. Baik, tuan-tuan, ini saja saya nak buka dari segi politik antara bangsa. Saya nak cakap kepada tuan-tuan, filem ni dia ada kait mengait dengan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Dengan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Dia ada kait mengait. Dia semuanya ni ada sebab musabab depannya. Nombor satu saya nak tanya, kenapa dipilih Nikola? Yang lah ni terpaksa pergi tukar nama. Tak tahu dia pergi menyuruh ke mana sampai terpaksa tukar nama. Orang tu cari dia lah ni. Baik, kenapa penerbit filem ini yang mengeluarkan bajet filem ini memilih penulis skrip yang bernama Nikola? Ini tuan-tuan kena ingat. Dalam berapa ribu orang yang boleh menulis skrip dengan bagus, tiba-tiba pilih Nikola yang beragama Kristen Koptik dan berbangsa Mesir. Tuan-tuan, dia tak ada kebangkitan, dia tak ada kait mengaitkan dengan Arab Spring di Timur Tengah. Ada. Ni, dia ada kait mengait dengan kebangkitan Islam di Timur Tengah lah ni. Ataupun dipanggil hari ini fenomena Arab Spring. Kebangkitan Arab. Baik, dia ada kait mengait. Sebab itu dia pilih Nikola. Muslimin dan muslimat dan rahmatullah. Israel yang duduk. Dulu saya dah memang banyak tentang Israel ni. Tuan-tuan pun dah banyak kali dengar. Israel ni tuan-tuan, dia duduk di mana? Dia duduk di mana? Dia duduk di Europe kah? Oh. Dia duduk di Europe kah? Dah. Dia duduk di mana? Di Afrika Selatan? Dah. Dia duduk di mana? In the middle of the Middle East. Dia betul-betul kedudukan dia di tengah-tengah Timur Tengah. Di tengah-tengah Asia Barat tu. Maknanya di sekeliling dia punya negara tu dikelilingi oleh orang Arab.
Dia sengaja cari mati. Dia sengaja jaga tengkok dia. Pasal apa? Pasal dia berani duduk di tengah-tengah Arab. Dan dia sendiri nak memilih untuk duduk di tengah-tengah Arab. Walaupun dulu kesatuan Eropah pilih dia 3 tanah. Ingat balik, kisah Yahudi duduk di tanah Palestin itu adalah untuk menyelesaikan masalah Europe dulu. Ini sejarah. Tuan baca dalam National Geographic historiknya. Historical. Dari segi sejarahnya, Yahudi ini diletakkan di tanah Palestin, maka wujudnya satu negara Arab Israel untuk menyelesaikan masalah Eropah. Mereka tak mau Yahudi. Mereka tak nak Yahudi ni. Pasal apa? Yahudi ni parasite. Yahudi ni dia merosakkan negara, dia merosakkan kaum, dia merosakkan bangsa, dia merosakkan ekonomi orang. Tak mau. Dan salah satu pemimpin Eropah dulu kala yang sedap, yang alert tentang bahaya Yahudi ni, Hitler. Walaupun kita duk kata Hitler tu lagu ni ke apa semua, tapi dia bunuh Yahudi 5 juta. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan nafikan kewujudan pembunuhan Yahudi seramai 5 juta ni. Yahudi akan cari tuan-tuan. Kita nafikan, mana ada 5 juta? Tak ada, Hitler tak ada buat macam tu. Dia akan cari tuan-tuan sampai lubang tanah. Marah Yahudi sampai ke tahap tu. Muslimin dan muslimat kerana rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kesatuan Europe kata, hampa tak boleh duduk sini. Baik, Yahudi kata, baik, kalau hampa tak bagi kami duduk di sini, hampa kena cari kami tanah. Bagi pampasan kepada kami, bagi kami tanah, bagi kami tanah, bagi kami negara. Maka Europe kata, hampa kena pilih 3 ni, kami bagi optional 3. First, dia kata Amerika Selatan. Yang kedua, Afrika, benua Afrika. Yang pertama tadi, benua Amerika Selatan. Untuk belah Argentina, Brazil, apa semua. Second, dia kata Afrika. Dan yang ketiga, tanah Arab. Maka dia memilih tanah yang ketiga ini, tanah Arab ini. Pasal apa? Dia kata itu tanah nenek moyang dia.